Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk menyambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Al-Asma Al-Husna, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Cuma sebelum saya mulakan, saya mohon maaflah terlewat tadi, ada urusan di hospital pagi tadi yang terlajak sampai ke petang, jadi itulah dia terlewat sampai. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung huraian kita pada minggu yang lalu berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Al-Khaliq yang kalau dalam bahasa Malaysianya biasa kita akan terjemahkan sebagai yang Maha Mencipta, yang Maha Pencipta. Cuma kalau kita lihat dalam bab ini ada ada 3 nama yang diletakkan sekali, iaitu Al-Khaliq. Kalau ayat yang kita bincangkan pada minggu lepas, Al-Hasyr ayat 24, Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Dialah Allah Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Ketiga-ketiga nama ni dia mempunyai maksud yang sama, menciptakan. Cuma Al-Khaliq itu dia lebih umum, manakala Al-Bari dan Al-Musawwir itu lebih khas, dan insya-Allah malam ni kita akan masuk dalam bab tersebut. Cuma kita sambung pada malam ini pada muka surat 145. Pada muka surat 145. Pada minggu yang lalu kita telah baca ayat Al-Quran surah Az-Zariyat, surah At-Talaq ayat 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi. Yatanazzalul amru bainahun. Perintah Allah berlaku padanya untuk apa? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 langit dan bumi? Lita'lamu, agar kamu, untuk kamu mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa di atas segala sesuatu, dan bahawa Allah Subhanahu wa taala ilmunya merangkumi semua perkara, segala benda. Jadi Allah sebut kat sini Allah ciptakan 7 langit dan bumi untuk kita tahu tentang kekuasaan Allah, untuk kita tahu tentang keluasan ilmu Allah. Dan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka semua itu beribadah kepadaku. Jadi Allah terangkan pula apa tujuan Allah ciptakan jin dan manusia, untuk jin dan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita masuk bab yang seterusnya yang berkaitan kesilapan sebahagian besar manusia. Sungguh tersesat kebanyakan makhluk dalam hal ini. Mereka mengetahui bahawa yang menciptakan mereka adalah Allah sahaja, tidak ada sekutu baginya. Selain itu, mereka mengetahui bahawasanya Allah bersendirian dalam menciptakan mereka dan dalam menciptakan langit, bumi, gunung ganang, pepohonan dan lain-lain makhluk. Jadi bab pada hari ini kita nak cerita tentang bagaimana sikap tidak rasional orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan, kadang-kadang kita bila belajar tauhid ada ulama sebut orang-orang musyrik pun ada tauhid rububiyah. Jadi ini pernyataan yang sedikit kontroversi, ada orang tak setuju.
Sebab dia kata mana boleh kita kata orang kafir, orang musyrik ada tauhid, sebab tauhid ni lawan syirik. Macam mana orang yang syirik ada tauhid? Tetapi penjelasan para ulama itu, mereka menyatakan bahawa yang dimaksudkan ni bukanlah tauhid yang murni macam umat Islam, tetapi maksudnya mereka masih ada secebis keimanan kepada Tuhan, iaitu mereka masih meyakini bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki. Tetapi kepercayaan itu tidak memasukkan dan tidak memberi faedah kepada mereka, kerana mereka masih mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk yang lain. Sebahagian orang menyatakan bahawa idea ini, pandangan ini adalah pandangan yang baru. Dia kata mana ada orang musyrik ni percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kata pendapat ini pendapat yang baru yang dibawa oleh Ibn Taymiyah rahimahullah. Pendapat ini pendapat yang baru dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab misalnya. Seolah-olah pendapat ini tak pernah dikenali. Bukan. Hari ini insya-Allah kita akan lihat ayat berkaitan dan kita akan rujuk antara kitab tafsir yang awal ditulis dalam dunia umat Islam, antaranya tafsir At-Tabari. Jadi kita lihat ayat yang pertama dalam isu ni. Surah Yusuf ayat yang ke-106. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Wa ma yu'minu aktsaruhum, tidaklah beriman sebahagian besar daripada mereka dengan Allah, melainkan mereka dalam keadaan mensyirikkan Allah juga. Jadi Allah kata ada sebab kelompok manusia yang sebahagian besar mereka beriman kepada Allah, tetapi tidaklah keimanan mereka itu kepada Allah, melainkan dalam keadaan mereka syirikkan Allah juga. Jadi maksudnya mereka masih beriman kepada Allah dalam sebahagian perkara, tetapi ada aspek lain yang mereka syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menunjukkan walaupun mereka beriman kepada Allah dalam sebahagian perkara, perkara itu tak memasukkan mereka ke dalam Islam. Perkara itu taklah menjadikan mereka umat tauhid. Perkara itu tidaklah menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu tak mengeluarkan mereka daripada kelompok musyrikin pun. Jadi kita lihat apa kata para sahabat. Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam Jami' Al-Bayan, kitab tafsir At-Tabari, dia merupakan sebuah kitab tafsir yang banyak memfokuskan kepada tafsir bil ma'thur, dengan menukilkan riwayat-riwayat sama ada daripada hadis Nabi SAW, daripada para sahabat, daripada tabi'in. Jadi beliau menukilkan beberapa riwayat daripada Ibn Abbas, Ikrimah dan semisalnya. Kita lihat di sini. Disebutkan di sini, Ibn Abbas berkata, di antara iman mereka iaitu apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, gunung ganang dan pepohonan, mereka menjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkataan Abdullah bin Abbas. Jadi menunjukkan benda ni bukan benda yang barulah. Tiba-tiba orang kata, macam mana kita boleh kata orang musyrik ni beriman kepada Allah? Para sahabat faham ayat ni macam ni. Jadi ni penulis nukilkan daripada tafsir At-Tabari. Apabila ditanya kepada orang musyrikin, man khalaqas sama, siapa yang ciptakan langit? Wa man khalaqal ard, siapa yang ciptakan bumi? Qalu Allah, mereka akan menjawab Allah. Wa hum musyrikun, tetapi mereka masih mensyirikkan Allah. Dinukilkan pula, diriwayatkan pula, Imam Tabari meriwayatkan pula daripada Ikrimah. Ikrimah ni juga anak murid kepada Abdullah bin Abbas. Dia menyatakan, orang-orang musyrikin ditanyakan, siapakah yang menciptakan mereka? Wa man khalaqas samawati wal ard, siapa yang cipta mereka? Siapa cipta langit dan bumi? Fayaqulun, maka mereka akan menjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Fadzalika imanuhum billah, dan itulah keimanan mereka kepada Allah. Wa hum ya'budun ghairah, tetapi mereka menyembah selain daripadanya. Mereka beriman kepada Allah, kata Ikrimah,
itulah keimanan mereka kepada Allah dalam keadaan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain daripada Ikrimah lagi, berkaitan ayat yang sama, dia menyatakan bahawa mereka itu mengetahui bahawa Tuhan mereka, bahawa Allah adalah Tuhan mereka. Mereka mengetahui bahawa Allah lah yang menciptakan mereka. Akan tetapi mereka tetap mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dinukilkan daripada Imam Mujahid. Imam Mujahid menyatakan keimanan kepada mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan kata-kata mereka bahawa Allah yang menciptakan kami. Allah yang memberikan rezeki kepada kami. Allah lah yang mematikan kami, menghidupkan kami. Lalu kata Mujahid, inilah keimanan mereka dalam yang hadir bersama-sama dengan syirik mereka dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan dapati bahawa perkara ini sebenarnya bukanlah benda yang baru direka-reka oleh Ibn Taymiyah rahimahullah atau Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebaliknya ini adalah perkataan para sahabat, kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kefahaman tabi'in kepada ayat ini. Kata Qatadah pula, kata Qatadah lagi. Saya nak nukilkan baik-baik, nak membuktikan bahawa ini bukan kefahaman yang baru. Kata Qatadah pula, dia kata, sesungguhnya kamu tidak akan berjumpa dengan salah seorang daripada mereka. Kamu tak akan berjumpa dengan salah seorang daripada kelompok musyrikin ini, melainkan mereka, dia akan memberitahu kepada kamu bahawa Allah adalah Tuhannya. Dia akan memberitahu kepada kamu bahawa Allah lah yang menciptakan dia, memberikan rezeki kepadanya. Dalam masa yang sama, dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini jelas menunjukkan bagaimana orang-orang musyrikin masih ada keimanan mereka kepada Allah dalam aspek mereka percaya Allah yang mengatur alam ni, rububiyah. Macam kalau kita belajar tauhid rububiyah, iaitu berkaitan dengan keesaan Allah dalam mengatur alam, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Jadi perkara ini ada pada golongan musyrikin. Kita boleh katakan bahawa perkara ini ada pada setiap manusia yang percaya pada Tuhan. Jadi apa yang membezakan golongan musyrikin Mekah ini, golongan musyrikin yang diseru oleh Nabi SAW ini, ialah mereka masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid mereka, dalam ibadah mereka. Jadi sebab tu para ulama menyatakan bila kita terjemah la ilaha illallah, tidak ada ada Tuhan selain Allah, dia satu terjemahan yang tak tepat. Sebaliknya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekadar menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, orang musyrikin pun percaya perkara itu. Mereka bukan percaya berhala-berhala tu yang bagi rezeki, bukan. Mereka bukan percaya patung-patung tu yang menghidupkan, matikan, bukan. Mereka percaya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka percaya peribadatan mereka kepada patung-patung itu adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka masih percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat yang seterusnya dalam surah Al-An'am, ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Akan tetapi orang-orang yang kafir itu
mereka ya'dilun, bi rabbihim ya'dilun, mereka telah mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Apa maksud ya'dilun? Kata Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, iaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Meletakkan satu benda tu setaraf, sama. Maksudnya, bila dikatakan di sini bahawa orang-orang kafir ini bi rabbihim ya'dilun, maksudnya mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi sebab tu kita tak kata orang-orang musyrikin ni tak percaya pada Allah. Sebaliknya mereka ada ambil benda lain diletakkan setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu syirik tu maksudnya menyekutukan. Syirik tu maksudnya menyekutukan. Maksudnya mereka masih beriman dengan Allah, tetapi mereka ada beriman dengan benda-benda lain lagi. Sebab tu syirik tu bila kalau orang yang ateis, yang tak percaya langsung kepada kewujudan Tuhan, kita tak panggil mereka musyrik. Kita tak panggil mereka mensyirikkan Allah. Sebab mereka memang tak percaya langsung. Satu gelaran untuk orang yang tak percaya Tuhan ni mulhid. Biasa mulhid, musyrik ni orang yang mensyirikkan Allah, mereka masih percaya pada Allah. Tapi mereka syirikkan Allah dengan benda-benda yang lain. Jadi Abdullah bin Abbas berkata, Allah memaksudkan mereka berpaling daripada menyembah ciptaan. Mereka berpaling menyembah ciptaanku. Mereka berpaling daripada menyembah Allah kepada menyembah benda yang Allah cipta, setelah mereka mengikrarkan akan nikmat dan rububiyahku. Mereka tahu Allah yang kawal alam, tapi mereka masih lagi pergi sembah perkara-perkara yang lain. Banyak di dalam Al-Quran penegakan hujah terhadap orang-orang kafir dengan pengakuan mereka bahawa Allah sahaja yang menciptakan, memberi rezeki, memberi nikmat dan mengatur. Banyak dalam Quran menegaskan bahawa bila mereka dah percaya macam tu, Allah yang bagi rezeki hidupkan, maka sepatutnya kewajipan mereka ialah mengesakan Allah dalam ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Al-Imam At-Tabari rahimahullah lepas bawakan ayat surah Al-An'am ayat 1 ni, dia menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala bawakan ayat ini untuk orang beriman berfikir bagaimana peliknya perangai orang musyrikin. Peliknya perangai orang musyrikin ni. Sebab mereka tak konsisten lah. Mereka beriman Allah dalam satu isu, tapi mereka mensyirikkan Allah dalam ibadah. Dan ayat ni juga untuk menjadi hujah kepada orang-orang kafir. Iaitu apa hujahnya? Iaitu Tuhan yang wajib kamu sembah. Yang wajib kamu sembah ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan kehidupan untuk kamu. Yang menciptakan makhluk-makhluk ni untuk tempat kamu tinggal. Untuk kamu teruskan kehidupan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyeru manusia kepada tauhid, Allah tegakkan hujah untuk manusia berfikir. Sebab tu manusia tak boleh masuk dalam Islam dengan cara dipaksa. Tapi Allah tegakkan hujah bagi mereka fikir baik, rasionalkan balik pemikiran mereka. Jadi macam tu jugalah bila kita nak ajak manusia kepada Islam, kita jangan marah-marah orang tanya. Kita tak boleh marah orang tanya. Sebabnya kita kena rasionalkan balik pemikiran dia. Dan benda pertama yang perlu dirasionalkan dalam dakwah kita kepada manusia ialah rasionalkan mereka tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjukkan kepada mereka bagaimana kontradiknya pemikiran mereka, di mana mereka beriman Allah yang bagi rezeki, Allah yang hidupkan, Allah yang mematikan, tetapi mereka pergi sembah perkara-perkara yang lain. Jadi itu basic dalam tauhid. Basic dalam tauhid. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Ankabut ayat yang 61, ayat 61. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.
Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, nescaya mereka semua akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yufakun. Tetapi bagaimana mereka terpaling daripada jalan yang benar? Tanya mereka siapa cipta langit dan bumi, siapa yang jalankan matahari, bila matahari nak terbit, bila nak siang, bila nak malam. Mereka jawab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana mereka boleh terpesong dalam hal ini? Jadi kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah berkaitan ayat ini. Sebelum kita nak masuk pada ayat ni, kalau kita lihat ayat sebelumnya pada ayat yang ke-60, ayat 61 tadi yang kita baca, ayat 60 Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah cerita tentang rezeki. Ayat 60. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan ingatlah berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersama, tetapi Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepada kamu. Dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah mulakan dengan cerita tentang rezeki. Allah ceritakan bagaimana Allah yang bagi rezeki. Lepas tu Allah pun sebut, kalau kamu wahai Muhammad tanya kepada orang musyrikin siapa yang cipta langit dan bumi, mereka cakap Allah. Kalau kita lihat ayat ke-62 yang seterusnya, Allah sebut pasal rezeki lagi. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah lah yang meluaskan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah lah juga yang menyempitkan bagi sesiapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan setiap sesuatu. Jadi ayat wala in sa'altahum tadi, dia diapit oleh dua ayat berkaitan rezeki. Walaupun penulis bawakan satu ayat ni je, saya nak kita lihat ayat yang seterusnya supaya kita dapat lihat konteks apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan bagaimana Allah berhujah kepada manusia. Dalam ayat yang ke-63 pula Allah Subhanahu wa taala sebut, wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i maa'a fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang turunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya, pasti mereka jawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Jadi tengok macam mana Allah Subhanahu wa taala berhujah pada manusia. Allah ingatkan manusia tentang rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kalau ditanya kepada golongan-golongan musyrikin ni, pasti mereka akan menyatakan Allah Subhanahu wa taala lah yang meluaskan rezeki dan menyempitkan rezeki. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menyatakan tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang la ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia, bahawa kerana orang musyrikin ini, mereka ini yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka juga adalah orang yang mengiktiraf bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari dan bulan, memperjalankan waktu malam dan siang. Mereka juga mengikrarkan, mereka mengiktiraf bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat seruan Allah pada tauhid, Allah suruh manusia fikir banyak kali. Jadi begitulah manhaj dakwah kita. Kalau kita nak ajak manusia kepada tauhid, dia bukan satu macam orang kata dakwah touch and go, sekali pergi macam tu, tak. Tengok macam mana Allah ulang persoalan yang sama tapi dalam bentuk yang berbeza. Allah tanya siapa bagi rezeki, siapa yang cipta langit bumi, siapa yang
perjalankan bulan dan matahari, siapa yang jadikan siang dan malam untuk manusia berfikir tentang perkara ni, untuk manusia berfikir. Mungkin manusia tu ketika diseru, ketika kita persoalkan dia tak dapat berfikir, tapi mungkin esok lusa dia akan terfikir balik, betul juga soalan yang orang ni pernah tanya kat aku, betul juga soalan yang orang Islam pernah tanya kat aku. Kenapa aku sembah benda lain, tapi dalam masa sama aku meyakini yang bagi rezeki kepada aku adalah perkara lain. Kemudian kita lihat dalam ayat yang seterusnya, saya nak baca ayat yang seterusnya berkaitan ni. Pada surah Al-Ankabut ni ayat yang ke-64. Tadi dia sampai 63. Ayat yang ke-64 Allah SWT sebut, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Illa lahu wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan ia hanyalah melainkan senda gurau dan main-main. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu, dunia akhirat itu, negara akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut tentang perangai orang-orang musyrikin. Pada ayat yang ke-65, fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yushrikun. Fa idza rakibu fil fulki, apabila orang-orang musyrikin ni mereka naik ke atas kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, penuh tauhid, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka naik kapal di tengah lautan, terombang-ambing, dipukul laut, dipukul ombak, jadi mereka sangat takut, jadi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas tanpa mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Falamma najjahum ilal barri idza hum yushrikun. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kembali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampak manusia bila dia dalam keadaan yang terdesak sangat, mereka dalam keadaan yang susah sangat, walaupun kehidupan mereka selama ni kufur, mereka percaya Allah yang cipta mereka, bagi rezeki pada mereka, tapi mereka masih syirikkan Allah dalam doa. Tetapi bila sampai di satu saat mereka dalam keadaan terdesak, maka mereka terus ikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan mereka tahu memang ada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam keadaan terdesak baru mereka kembali pada Allah. Tetapi bila mereka dah kembali senang, dah selamat sampai ke daratan, mereka kembali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebahagian ulama kata, bagaimana rosaknya tauhid umat Islam pada hari ini. Sebahagian umat Islam pula pada hari ini, bila mereka dalam keadaan terdesak, mereka pergi syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dah usaha macam-macam, ruqyah tak sembuh, jumpa doktor tak sembuh, makan ubat tak sembuh, itu tak sembuh, semua pergi jumpa bomoh. Pergi ikut cakap bomoh. Bomoh kata pergi sembelih ayam lah, itu inilah semua. Dalam susah mereka syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Terdesak nak anak, tak ada anak. Sedangkan Nabi Zakaria minta ke Allah Subhanahu wa taala untuk dapatkan zuriat. Maka ada yang pergi minta dekat kubur dan semisalnya. Jadi bagaimana terbaliknya kita, na'udzubillah min zalik, sebahagian kita bila dalam keadaan susah, yang sepatutnya kesusahan itu membawa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatkan balik mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebahagian daripada kita waktu senang dia tak syirikkan Allah, tapi bila mereka susah akhirnya mereka terjebak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala kerana mereka nak juga hajat mereka ditunaikan tanpa mereka fikirkan impak, kesan perkara tersebut kepada akidah mereka, kepada tauhid mereka. Kita lihat ayat yang seterusnya dalam surah Rum, ayat yang ke-40.
Allah Subhanahu wa taala sebut Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian dialah yang memberikan rezeki kepada kamu, kemudian dialah yang mematikan kamu, kemudian dialah yang menghidupkan kamu. Lalu Allah tanya, hal min syurakaikum, adakah ada di kalangan benda-benda yang kamu syirikkan Allah dengannya itu, yaf'alu min zalikum min syai', melakukan perkara-perkara sedemikian rupa. Ada tak sesembahan kamu, batu yang kamu sembah, pokok yang kamu sembah, berhala yang kamu sembah dapat buat macam yang Allah Subhanahu wa taala lakukan? Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh manusia berfikir. Sebab itu banyak soalan-soalan yang Allah kemukakan kepada orang musyrikin, semuanya bertujuan untuk bagi mereka berfikir tentang hakikat bagaimana kontradiknya pemikiran mereka, tidak rasionalnya mereka dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha tinggi daripada apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi perkataan subhanallah ni, tasbih ni bermaksud tanzih, menyucikan Allah daripada segala sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-gala sifat kekurangan, keaiban dan apa sahaja sifat yang tak layak disandarkan kepada Allah, kita sucikan Allah daripadanya. Jadi bila kita ucap tasbih selepas solat, subhanallah, 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 maka sebenarnya kita sedang mengucapkan maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat yang kekurangan, sifat yang tak layak bagi dia. Itu maksud subhanallah. Kadang-kadang kita baca maha suci Allah, kita tak faham apa maksud maha suci Allah. Maksudnya kita menafikan segala sifat yang tak layak, segala sifat kekurangan daripada Allah. Kita lihat ayat yang seterusnya, surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-84 sampai 89. Ayat ni semua penghujungnya akan ada soalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kamu tak berfikir? Cuma saya nak baca daripada ayat yang ke-82 sebab ayat 84 ni tak tunjuk siapa sebenarnya, dengan siapa ayat ni ditujukan. Jadi kalau kita lihat pada ayat yang ke-82, orang-orang tersebut menyatakan, qalu a idza mitna wa kunna turaban wa izama a inna lamab'utsun. Mereka berkata, adakah kami selepas kami mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, adakah kami akan dibangkitkan? Jadi konteks ayat ini sedang berbicara tentang sebahagian golongan musyrikin yang mana mereka bukan sekadar mensyirikkan Allah, bahkan mereka ingkar hari kiamat. Yang ini memang antara sifat yang membezakan musyrikin dengan orang Ahlul Kitab. Orang Nasara, orang Yahudi, mereka percaya pada hari kiamat. Tetapi orang musyrikin, sebahagiannya mereka memang ingkar tentang kebangkitan semula selepas kematian. Jadi mereka kata macam ni, adakah lepas kami mati, lepas kami dah jadi tulang belulang, kami akan dibangkitkan? Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat 83, mereka sebut lagi, laqad wu'idna nahnu wa abauna hadza min qabl. Sesungguhnya kami dan bapa-bapa kami telah diberi ancaman dengan hal ini terlebih dahulu. Mereka orang-orang musyrikin ni cakap bahawa nenek moyang mereka pun, para nabi sebelum ni dah ingatkan dah pasal hari kiamat. Tapi mereka tak terima. Mereka kata apa? In hadza illa asatirul awwalin. Tidaklah ini semua melainkan dongeng-dongeng.
Mereka kata bahawa cerita tentang hari kiamat ini adalah kisah-kisah dongeng. Jadi lepas itulah baru Allah Subhanahu Wa Taala masuk ayat yang ke-84 ni. Jadi kita faham ayat 84 sampai 89 ni Allah tengah tujukan kepada golongan musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan hari kiamat. Allah sebut apa? Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Allah tanya. Allah kata kul, katakanlah. Kul ni arahan. Qala berkata, yaqulu. Qala ni fi'il madhi atau past tense. Kul maksudnya katakanlah, sebutlah. Maksudnya Allah sebut kat siapa? Allah kata kat Nabi Muhammad SAW. Cakap dekat mereka macam ni. Limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Limanil ard, bumi ni milik siapa? Dan segala benda yang ada di muka bumi ini milik siapa? Jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, sayaquluna lillah. Orang musyrikin itu akan menjawab, semua ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Qul afala tadhakkarun. Jadi adakah kamu tidak mengambil peringatan? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Katakanlah kepada orang-orang musyrikin ini, siapakah Tuhan kepada langit yang 7 dan arasy yang agung? Sayaquluna lillah. Nescaya mereka akan menjawab, semua ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Allah, Qul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, adakah tidak kamu merasa takut? Tidakkah kamu rasa mahu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? InsyaAllah kita sambung selepas azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وأصلح ومحمود الذي رضيت بالله وبالإسلام دينا محمد النبي.
Jadi kita sambung huraian kita pada surah Al-Mu'minun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam soalan dia dalam arahannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada orang musyrikin, siapakah yang memiliki bumi ini dan segala benda isi kandungannya? Jika kamu mengetahui, maka nescaya mereka akan menyatakan Allah. Lalu Allah suruh Nabi Muhammad SAW kata, afala tazakkarun, tidakkah kamu mengambil peringatan? Kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, lepas Allah suruh Nabi Muhammad SAW kata kepada orang musyrikin ini, afala tazakkarun, selepas mereka menjawab bahawa yang memiliki langit dan segala, memiliki bumi dan segala isinya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, ialah untuk ingatkan balik mereka. Kamu baru saja sebut Allah yang memiliki bumi dan segala isinya. Kamu mengetahui bahawa yang berkuasa mengatur bumi ini, menciptakan bumi ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kenapa kamu masih nak sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian pada ayat yang ke-87, lepas Allah Subhanahu Wa Taala sebut, suruh Nabi Muhammad SAW tanya, siapakah Rabb? Rabb ni Tuhan yang mentadbir langit, 7 petala langit. Dan siapakah Rabb? Tuhan yang mentadbir arasy yang agung. Lalu mereka kata Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kepada golongan musyrikin, afala tattaqun, tidakkah kamu takut? Tidakkah kamu mahu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu baru je cakap Allah yang berkuasa mengatur alam ni, Allah yang berkuasa mengatur 7 petala langit ini, Allah yang menguasai makhluk yang paling besar, iaitu arasy. Kamu tak takut ke? Afala tattaqun, kamu tak nak takut ke? Kamu tak rasa bersalah ke? Kamu tak rasa takut ke kepada hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kekufuran kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan kamu sendiri tahu bahawa dialah yang buat segala-galanya, dia yang bagi segala-galanya kat kamu. Kemudian ayat yang ke-88, Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang di tangannya, siapakah yang kekuasaan berada di tangannya di atas segala sesuatu, sedangkan dia melindungi tetapi tidak ada yang dapat dilindungi daripada azabnya. Disebutkan di sini, man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujir. Sebab tu antara doa dalam hadis yang dhaif lah, sebut Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungi aku daripada api neraka. Siapa yang dapat lindungi manusia kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan siapa yang dapat melindungi? Ayat seterusnya disebut apa? Wala yujaru alaih. Dan siapa pula yang dapat melindungi manusia yang Allah nak azab? Maksudnya Allah mempunyai kuasa mutlak, dia yang melindungi manusia. Dan kalau dia nak azab pula seseorang, tidak ada sesiapa yang dapat melindungi orang tersebut. Lalu mereka akan jawab, sayaquluna lillah. Kuasa ini, mereka kata, kuasa ini semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Qul fa anna tusharun. Katakanlah kepada mereka, maka kenapa kamu terpesong? Macam mana kamu boleh terpesong, tertipu macam ni? Kamu jawab semua Allah, semua Allah. Tapi dalam ibadah kamu buat benda lain. Kamu percaya yang boleh lindungi kamu Allah. Kamu percaya kalau Allah nak azab kamu, tak ada siapa boleh lindungi kamu. Tapi kenapa dalam ibadah kamu masih syirik ke Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi tuan-tuan, kita lihat pada malam ni banyak kali persoalan yang sama Allah kemukakan kepada kaum musyrikin, nak menunjukkan betapa jauh tersesatnya mereka. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab tu kita kena ingatkan juga kepada saudara-saudara kita, saudara se-Islam kita, mana-mana yang
dah ada kepercayaan yang nak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata jangan sampai jadi macam musyrikin, yang mana mereka dah kontradik dalam diri mereka, beriman kepada Allah dalam satu sisi dan mensyirikkan Allah dalam sisi yang lain. Sebab itu kesyirikan sebenarnya satu kejahilan yang sangat teruk, yang mana kalau mereka berfikir sedikit, mereka akan nampak bagaimana mereka sendiri kontradik dalam diri mereka. Kita lihat ayat surah An-Naml ayat 59 sampai 60. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu khairun amma yushrikun. Allahkah yang lebih baik atau benda-benda yang kamu syirikkan Allah dengannya? Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan untuk kamu air dari langit? فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا. Lalu dengan air yang diturunkan daripada langit untuk kamu itu, Dia telah menumbuhkan dengannya kebun-kebun yang memiliki pemandangan yang indah. Zata bahjah. Makana lakum an tumbitu syajaraha. Kamu tak dapat nak tumbuhkan pun pokok-pokok tersebut. Kamu tak ada kuasa pun nak tumbuhkan pokok-pokok tersebut. A ilahum ma'allah. Adakah wujud Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah bersama-sama Allah ini sesembahan yang lain? Bal hum qaumun ya'dilun. Bahkan mereka ini, orang musyrikin, adalah orang-orang yang telah menyimpang daripada jalan kebenaran. Jadi Allah ingatkan lagi persoalan yang sama. Penulis menyebutkan di sini. Di sini orang-orang yang berakal akan merasa takjub dengan sebenarnya, akan merasa pelik dengan pelik yang sangat besar terhadap akal-akal orang musyrikin. Bagaimana mereka menyamakan makhluk yang tidak memiliki bagi dirinya dan selainnya walaupun sebiji atom di langit dan di bumi. Macam mana mereka boleh bandingkan makhluk? Macam mana mereka boleh samakan makhluk yang tak memiliki apa-apa dengan zat, dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya? Surah Al-A'raf ayat 191. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu, dengan berhala-berhala? Ma la yakhluqu syai'a, berhala-berhala, sesembahan yang tak dapat ciptakan apa-apa pun. Wa hum yukhlaqun, bahkan benda yang disembah itu sendiri dicipta. Bahkan sebahagian benda yang disembah tu dicipta oleh manusia. Mereka yang ukir patung, mereka yang bentukkan patung tu. Kalau segi logik kita kata patung tu sembah manusia tu. Kalau segi logik lah, sebab dia yang bina patung tu. Tapi bagaimana rosaknya akal orang mensyirikkan Allah, mereka yang cipta patung tu, lepas tu mereka yang pergi sembah patung tersebut. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Dan berhala-berhala ini, sesembahan-sesembahan ini, benda-benda yang mereka sembah itu tidak dapat memberikan bantuan pun, tidak dapat membantu pun penyembah-penyembahnya. Bahkan wala anfusahum yansurun, bahkan berhala-berhala ini tak dapat membantu diri mereka sendiri. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis disebutkan bagaimana antara azab kepada orang yang masuk ke dalam neraka ialah akan ditunjukkan kepada mereka benda-benda yang mereka sembah dalam neraka. Siapa yang sembah matahari, mereka akan nampak matahari dalam neraka. Jadi berhala-berhala,
bulan, bintang, matahari semua ada dalam neraka. Bukan sebab matahari tu diazab, bukan. Mereka bukan mukallaf. Tetapi kewujudan bulan, bintang, matahari dan semua benda yang disembah, pokok dan apa sahaja yang disembah, diletakkan dalam neraka tu sebagai satu azab kepada penghuni neraka. Satu penghinaan pada mereka. Seolah-olah nak dikatakan kepada orang-orang musyrikin yang dalam neraka tadi, sekarang tu tengok berhala yang kamu sembah, bulan yang kamu sembah, matahari yang kamu sembah, pokok yang kamu sembah, bintang yang kamu sembah, batu yang kamu sembah, semua ada dalam neraka. Pergilah minta tolong kat mereka. Jadi bagaimana hinanya orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai dalam neraka nanti mereka akan, dia seolah-olah satu sindiran lah pada mereka kan. Macam penghinaan. Apa yang minta tolong kat dia? Nak sangat minta tolong dekat benda-benda tu. Sekarang minta tolong kat dia. Ada kat depan mata kamu, matahari semua. Minta tolong. Tak dapat. Benda-benda tu semua tak dapat menolong mereka sedikit pun. Bagaimana mereka menyamakan antara tanah dengan Rabb semesta alam. Bagaimana mereka menyamakan seorang hamba dengan Tuhan yang memiliki semua manusia. Bagaimana mereka menyamakan antara hamba yang semisal mereka dengan Rabb yang Maha Agung. Jadi begitulah sifat golongan musyrikin yang telah rosak akalnya. Walaupun mereka bijak, tetapi dalam bab interaksi mereka dengan Tuhan, mereka adalah orang yang sejahil-jahil manusia. Bagaimana tidak? Sebab mereka menyembah sesuatu yang tak berkuasa, dalam keadaan mereka tahu Allah yang beri kepada mereka segala sesuatu, kehidupan, rezeki dan semisalnya. Wallahu alam. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk bab, masih lagi pada nama Allah Al-Khaliq, tapi kita akan masuk lebih detail, iaitu tentang apa beza Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Semua tu membawa maksud Allah yang menciptakan, tetapi ada pendetailan dia. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan ke? Muslimah ada soalan? Okay, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin.